Alangkah terkejutnya, potret itu hilang. Yalah, keadaan tempat tu dah macam hutan tau. Dah jadi hutan. Bateri torchlight saya full. Bateri torchlight saya ni kurang saya gunakan masa ni. Berfikirlah kenapa dah mereka tinggalkan kawasan rumah ni dengan keadaan tergesa-gesa. Saya terasa ada sesuatu yang mengikori kami dari belakang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan Mr. AK Vloggers. Okey, vlogs kali ni saya nak kongsikan apa yang berlaku di sebalik tabir di Lorong University atau dalam vlogs eksplorasi yang berjudul Misteri Lorong University. Dah lama saya tak buat rakaman dalam kereta, kongsi pengalaman atau bercerita. Dah lama saya tak buat dalam kereta, dan kali ini dapat jugalah saya buat dalam kereta. Dan sepatutnya vlog apa tentang di sebalik rakaman ni atau di sebalik tabir, sepatutnya saya nak buat vlog ni di tempat eksplorasi yang mana saya pernah bagi tahu sebelum ni, yang di vlogs eksplorasi macam ni lah, dia nak ngawan lah apalah. Okey, sambung balik. Sepatutnya saya nak buat rakaman di sebalik tabir ni di banglo yang berada di Bukit Damansara. Yang saya pernah masuk banglo di sana, yang mana saya ada kongsikan dalam vlogs ketika saya pergi ke Banglo Buloh. Okey, mana dalam vlogs tu saya ada bagi tahu yang saya nak buat rakaman sebalik tabir di kawasan eksplorasi di sana lah. Dan malangnya saya tak dapat buat rakaman di situ sebab ramai orang-orang yang buat paranormal dekat sana. So saya ambil keputusan saya tak buat lah rakaman di sana. Memang dah banyak kali tertangguh saya nak buat rakaman untuk sebalik tabir ni, banyak kali tertangguh. So alhamdulillah hari ni dapat juga saya buat rakaman sebalik tabir apa yang berlaku di Misteri Lorong University. Okey, ketika saya nak pergi ke Lorong University ni, saya bergerak dengan bro Suhaimi
rakan saya atau sahabat saya bergerak ke sana dalam jam 12.30 lebih kurang macam tu, dan sampai ke sana dalam jam pukul 1 atau 1 suku macam tu. Selepas sampai kat sana, kami berdua terserempak dengan tim live yang mana mereka melakukan paranormal. Kalau tak silap saya, mereka melakukan live di Bigo kalau tak silap. Saya terserempak dengan satu tim ni, yang mana kami sama-sama sampai dekat kawasan tu. So kami pun bergeraklah sama-sama masuk ke dalam kawasan tersebut. Dan kami terjumpa dengan satu tim lagi, tim dari Sabah. Tapi mereka menetap di, kalau tak silap saya hari tu dia bagi tahu dia menetap di Ceras, kalau tak silap saya lah. Yang mana mereka ni kumpulan dari tim yang nama Hantu, HUNT dash 2 tu. Yang mana tim ni kira anak beranak lah, tim anak beranak. Yang mana tim ni kami dah pernah berjumpa sebelum ni, masa kami buat eksplorasi di dalam vlogs bertajuk Banglo Pahang. Banglo Pahang. Banglo Pahang. Kami berjumpa mereka kat sana. Kami kenal lah, mula-mula kenal di sana. So kami pun sambil-sambil berborak semua. Mereka pun bagi tahu ada lagi satu tim. Yang mana tim tu tim Cina. Mereka buat live juga. Yang mana tim Sabah ni mereka buat live juga, live di Facebook. Dan maknanya masa ketika tu ada 4 tim lah cerita dia. So sambil-sambil berborak dengan tim dari kumpulan hantu ni, tim hantu, saya pun buatlah persediaan untuk buat rakaman, setup gimbal, setup lampu gimbal, setup kamera semua. Dan pada masa tu tengah-tengah syok duk setup gimbal semua, saya terdengar ada satu suara yang seakan-akan mengilai. Maknanya suara wanita lah. So masa tengah yang buat setup gimbal tu, tiba-tiba terdengar bunyi mengilai. Saya berhenti, saya nak fokus. Bila nak fokus tu, suara tu pun hilang. So saya sambung balik lah setup semua. Dan bila dah siap setup, dalam jam 1.30 tepat jam 1.30 pagi, saya dengan bro Suhaimi melakukan eksplorasi. Kami terus menuju ke satu tadika yang ada kat sana, yang mana sepanjang kawasan lorong universiti ni semuanya telah ditinggalkan lah, dah terbiar. Kami pun pergi ke arah tadika tersebut, yang mana tadika ini saya melihat ke dalam video Tok Bugis official, yang mana beliau melakukan solo eksplorasi di tadika tu. Yang mana dalam tadika tu dia dalam salah bahaya benar nak menyebut ni. Yang mana dalam tadika dekat tadika tu, dalam salah satu bilik terdapat potret wanita. Potret bukan potret real lah, dia potret macam lukisan. So kami target nak masuk ke situ lah, memang nak cari lah, nak tengok potret tersebut depan mata. So bila sampai betul-betul depan tadika, pintu nak masuk, yang mana tadika ni dia terbahagi dua, orang panggil dua blok lah cerita dia, dua blok. Yang mana yang kami pergi mula-mula sampai tu di bahagian atas, dia ada satu lagi blok di bahagian bawah. So sampai di depan pintu nak masuk, kami pun dah ready lah nak rakam bahagian dalam. So saya pun stop kejap. Bila tengok dekat bahagian luar, ada sebahagian belah kanan yang ada barang macam mari kat situ semua, saya ternampak ada bungkusan air.
bungkusan air dan juga air botol. So saya syak ada orang kat dalam tu lah, mungkin homeless, gelandangan yang duduk kat situ. So bila dah nampak macam tu, saya pun tanyalah, cakap lah, ada orang ke tak kat dalam rumah tu. Macam rakan-rakan semua boleh tengok dalam vlog ni, saya bertanya ada orang ke tak dalam dalam tadika ni. Bila dah tak ada jawapan, memang tak ada siapa yang menyaut, so kami pun teruslah masuk ke dalam, bagi salam, kami masuk terus ke dalam. Dan tadika ni memang sangat banyak barang-barang yang ada kat situ. Maknanya pihak pemilik tadika tersebut tinggalkan tadika tu tanpa membawa sekali barang-barang yang ada dalam tadika tu. Maknanya macam tinggalkan macam tu je, barang-barang semua terbiar macam tu, tinggal. Yang mana rakan-rakan boleh tengok lah dalam vlogs yang saya dah pernah upload dalam YouTube channel saya. Ada terdapat perabot-perabot, almari-almari dan tanglung dan juga bungkusan-bungkusan yang mana dalam bungkusan plastik yang mana dalam tu berisi kain. Rakan-rakan boleh tengok lah. Yang mana boleh tonton. Mungkin ada yang yang baru singgah ke channel ni, yang mana masih belum tonton lagi vlogs eksplorasi yang tu, rakan-rakan semua boleh tonton. Saya tinggalkan link di bahagian description ataupun di bahagian penjuru belah kanan rakan-rakan semualah, di bahagian atas. So bila masuk dalam kawasan tersebut, tadika tersebut, kami pun rakamlah keadaan di sekeliling ruangan dalam tersebut. Yang mana saya tengok memang banyak sangatlah barang-barang kat dalam tu, semua dibiarkan macam tu saja. So saya dan bro saya ni mengambil keputusan untuk naik ke tingkat atas untuk merakamkanlah keadaan di ruangan atas semua. Yang mana rakan-rakan boleh nampak lah, memang banyak tanglung, bungkusan-bungkusan plastik yang berisi kain dan juga barang-barang yang lain lah. Macam ampau semua, memang banyak lah barang yang ada kat tingkat atas tu. So semasa kat tingkat atas tu memang tak rasa apa-apa sangat lah. Kira okay, normal. So kami pun keluar, turun ke bawah balik. Kami pergilah ke bahagian bilik, yang mana bilik tersebut lah yang ada potret wanita yang ada kat dalam bilik tu. Masa nak masuk, rakan-rakan semua boleh nampak saya berdiri di depan pintu tu agak lama sikit, sebab saya terasa macam ada yang sesuatu yang janggal lah atau pelik semasa saya berdiri di pintu bilik tersebut. Dan masa tu pun terbayang juga, kot-kot lah termasuk nak masuk potret tu di bahagian penjuru. Kalau dalam rakaman Tok Bugis official, potret tu di bahagian penjuru. So risau lah, kot-kot masuk toleh kat potret tu, tiba-tiba wanita dalam potret tu pun toleh kat. Sudah kata memang cabut lari lah kan. So agak-agak risau jugalah kat situ. Tapi lepas bagi salam semua, saya terus masuk. Alangkah terkejutnya, potret itu hilang. Tak tahulah siapa yang ambil. Mungkin ada tim-tim yang lain sebelum ni yang masuk kat situ, dia ambil potret tersebut. Tak tahulah, mungkin dia shock ke dengan potret tu, berkenan ke apa kan. Tak tahu lah tak tahulah, mungkin potret tu mereka ambil bawa balik ke, atau mungkin mereka ambil potret tu pindah kat rumah lain ke yang ada kat kawasan tu. Tak tahulah kan, wallahu alam. So semasa saya dalam bilik tu pun nampaklah muka saya agak bingung. Ya, kami memang niat nak carilah potret tu sebab nak tengok, bukan nak apalah, nak tengok, nak rakam. So bila masuk dalam bilik tu, potret tu ada. Tu agak, alamak, memang yalah,
kita nak tengok potret tu depan mata. Sekali potret tu tak ada. Dan keadaan dalam bilik tu pun agak panas juga. Padahal waktu kami eksplorasi ni, keadaan tengah hujan di luar. Hujan lagi. Dia hujan tak hujan lebat lah. Dia hujan gerimis lah. Masih hujan tapi terasa bahang kuat. Dan dalam bilik tu terasa seakan macam kedap. Dia bunyi hujan di luar pun tak berapa kuat. Bila duduk kat dalam bilik tu tak dengar dengan. Selalunya kalau kita duduk kat tepi tingkap ke apa kalau bunyi hujan kena kat bumbung apa semua, kita boleh dengar lah bunyi hujan tu kan. Kita dengar dengan jelas memang kuat bunyi. Tapi bila masa kami berada kat dalam bilik tu, memang tak ada lah bunyi tu. Memang bukan tak ada bunyi hujan tu ada, cuma bunyi tu tak kuat lah. Macam kita duduk dalam ruangan yang tiada tingkap, tak ada ruang apa semua, tak ada ruang udara masuk apa semua. Macam tu lah. Tapi sedangkan masa tu tingkap sebelah tu je. Tingkap tu pun ada je ruang-ruang yang terbuka sikit. Patutnya boleh dengar dengan jelas lah. Tapi memang rasa pelik lah dalam bilik tu. So kami ambil keputusan untuk keluar lah daripada bilik tu dan keluar daripada tadika tu. Bila keluar daripada tadika tu, kami ambil keputusan untuk turun ke bawah. Bila keluar dari pintu tu, dia ada macam laluan berjalan kaki tu. Dia terus turun ke bawah. Kat bawah tu pun ada blok satu lagi, bahagian tadika juga. So bila kami turun ke bawah, masa tu Bro Suhaimi tanya lah kan, dah berapa lama kawasan ni ditinggalkan kan. Bagi tahulah, nak kata lama pun tak ada lama lah, dalam beberapa tahun kan. Tapi Bro Suhaimi dia macam tak percaya lah. Takkan berapa tahun macam ni dah. Yalah, keadaan tempat tu dah macam hutan tau. Dah jadi hutan. Yang hutan pokok dah besar apa semua. Memang kau macam rakan-rakan semua boleh nampak lah. Keadaan tu macam seakan-akan tempat tu dah ditinggalkan lebih daripada 10 tahun. Atau lebih daripada 15 tahun. Tapi menurut info dan juga menurut rakaman menurut dari sumber Google, Google Street atau Google Earth, yang mana selalunya gambar-gambar yang ada kat dalam Google tu kan, kalau kita tekan location mana-mana jalan kan, nanti kan dia akan keluar satu gambar kecil tu kan, yang mana 360. So kita boleh tengok lah itu. Selalunya gambar last yang Google lah update, gambar tu dalam 2 tahun atau 3 tahun lepas. Tapi masa dalam Google tu boleh masuk dalam masa 2 tahun 3 tahun lepas atau 4 tahun lepas, kira adalah mana-mana bahagian untuk Google Street semua dia masuk lah kawasan tu. So kami pun saya pun beranggapan kawasan tu dah mungkin ditinggalkan dalam berapa tahun je lah kan. Tapi bila ada yang saya dapat info, rumah tu ada yang dah, kawasan rumah tu ada yang dah ditinggalkan selama 6 tahun atau 8 tahun macam tu. Menurut info yang saya dapat lah. Maknanya kemungkinan mereka berpindah keluar tu, tinggalkan kawasan tu mungkin berperingkat lah. Mungkin lah So balik pada tadika tadi tu, bila kami turun ke bawah dah sampai ke pintu masuk ruangan masuk ke dalam tadika tu, saya berhenti. Mula-mula nak rakam lah dari luar, nak rakam keadaan bahagian ruang tamu kat bawah tu kan. Kira ruang tamu ke apa kan, kat bawah, kat bahagian depan tu. Sekali sampai dekat bahagian tangga tu, kalau rakan-rakan boleh nampak, ngadap ke pintu masuk tu, kita nampak tangga. Dan di bahagian sebelah kiri tu, saya ternampak satu bayang hitam atau lembagi hitam yang sangat-sangat besar. Dia seakan-akan melintas. Dia melintas dari kiri tu
ke arah tangga tu. Mana dia melepasi tangga. Tapi dia sampai ke tangga tu, dia tak melepaskan daripada tangga tu. Maknanya dia sampai tangga je. Belah kanan tu dia tak nampak dia lah. Maknanya bayangan tu mungkin kemungkinan dia berhenti kat tangga tu. Sebab tangga tu kita takkan nampak lah. Kita nampak tangga nak naik. Bila dia dah mematah ke atas, memang tak nampak lah bahagian depan tu ada apa. So saya pun ambil keputusan, kita keluar lah bang. Saya bagi tak ke Bro Suhaimi, kita keluar lah daripada tempat ni. Sebab bila saya dah nampak bayangan hitam tu, atau lembagi hitam tu, saya terasa sesuatu yang tak kena lah. Dalam hati saya rasa tak sedap hati lah. Bila dah nampak bayangan hitam tu, lembagi hitam tu, saya dah terus rasa tak sedap hati. Tu sebab saya terus ajak Bro Suhaimi keluar daripada kawasan tadika tu lah. So bila kami keluar daripada kawasan tadika tu, kami menuju ke rumah satu lagi. Rumah ini adalah bernombor, kalau tak silap saya, bernombor 6. Ya, nombor 6. So saya masa-masa melakukan eksplorasi dalam rumah yang bernombor 6 ni, alhamdulillah lah tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa yang benda yang pelik ke apa ke, benda yang janggal apa kan, atau terasa apa-apa something. Memang tak ada lah. Sampailah kami keluar daripada rumah nombor 6 tu. Memang kira dalam rumah nombor 6 ni kira nothing happen lah. Kira tak ada apa-apa yang berlaku. So lepas daripada keluar daripada rumah nombor 6 ni, kami pun teruslah berjalan keluar. Dan kami pun ternampaklah tim-tim yang lain. Kami borak kejap. Dan kami pun jalan. Kami tak terus masuk ke rumah lain. Kami terus berjalan sampai ke ujung. Yang mana pernah sampai kat situ, mereka tahulah kat ujung sekali tu ada apa. Sampailah ujung lorong tersebut, sampai ujung jalan. Saya pun dengan Bro Suhaimi berhentilah sekejap. Nak relax dulu, sap rokok santai-santai. Yap. Tapi semasa kami nak pergi ke ujung tu pun terasa sangat agak seram lah kawasan tu. Dia pasal mungkin sebab dah lama dibiarkan, dah lama terbiar, ditinggalkan. Dan keadaan tempat tu pun dah macam, ya memang ada seram dia lah. Kalau rakan-rakan tengok pun, kalau rakan-rakan pergi pun, memang rasa seram tu tetap ada. Dan rasa goyang tu mesti ada. So selepas selesai je isap ukuk, lepas relax apa semua, pun sambung bergerak, melakukan eksplorasi semula. Dan kami terus jalan carilah mana rumah yang kami nak masuk. Kami target balik, kami nak masuk balik lah rumah yang nombor rumah yang kami dah target tu. Mana rumah nombor 14, 16 macam tu. So kami berjalan, sambil berjalan tu, mula-mula bateri torchlight saya full. Bateri torchlight saya ni kurang saya gunakan masa ni. Torchlight ni pun satu ni pun dah kena sedut dah. Sebab masa dekat, yelah, saya masuk pun dalam kawasan rumah, tak perlukan cahaya yang banyak. Cukup sekadar cahaya daripada lampu gimbal. Hanya guna lampu torchlight tu pun semasa kami nak berjalan ikut lorong tu lah. Itu je kami saya gunakan lampu tu. Dan saya pun tak pakai mode yang paling turbo paling tinggi saya pakai mode rendah, mode biasa je. Kira semasa kami berjalan tu pun sampai ke ujung sana pun tak ambil masa yang lama pun. Dalam berapa minit je. Kira saya pakai torchlight tu pun dalam berapa minit je, dah turun 1 bar bateri torchlight dia. So saya pun buat macam biasa, tak ada apa, sambung jalan. Bila kami patah balik nak ke rumah nombor 14, sekali bila tengok ada dalam satu rumah ni, saya tak ingat rumah nombor berapa, di bahagian porch kereta tu ada lilin yang mana lilin tu dia letak secara bulatan. Lilin yang jenis, bukan lilin tegak yang panjang putih tu. Lilin ni macam lilin yang bekas macam tu lah. Dia buat bulatan.
Saya syak memang tim paranormal tu lah yang buat kan. Mungkin tim paranormal dari China tu, sebab mereka ada masuk kat situ. So semasa saya sambil-sambil tu berjalan, masa tu tengah leka berjalan, lepas tu saya terasa macam ada sesuatu yang ikut kami dari belakang. Terasa kami terasa diekori. Atau saya yang saya lah yang mula-mula rasa ada sesuatu yang ikut kami dari belakang. Kalau rakan-rakan semua boleh tengok lah rakaman ni, saya terasa ada sesuatu yang ikut dari belakang. Saya terus toleh ke belakang. Saya tengok tak ada apa. Memang tak ada apa-apa. Memang saya tak nampak apa yang ada kat depan mata. Tak nampak. So saya pun pusing lah balik, sambung buat rakaman apa semua. Dan sambil-sambil tu saya pun dalam fikiran saya macam ada sesuatu something yang saya fikir, kenapa kawasan perumahan kat sini ditinggalkan macam keadaan tergesa-gesa. Memang nampak keadaan masa tu macam dalam tadika yang kami masuk tu pun rakan-rakan semua boleh nampak barang-barang masih ada lagi kat situ. Barang-barang tadika, perabot, almari apa semua tu kan. Macam tanglong, kain-kain masih ada kat dalam kat situ lagi. Dan bila masuk ke rumah yang nombor 2 pula pun sama juga. Masih ada barang-barang yang ada kat dalam rumah tersebut lah, macam almari apa semua masih ada lagi. Dan bila saya tengok rakaman rakan-rakan yang lain, saya tengok rakaman mereka lah, yang mereka masuk salah sebuah rumah kat sana, memang nampak lah barang masih ada lagi perabot-perabot, barang-barang yang masih ada kat dalam dekat kawasan tu, dalam rumah-rumah kat situ. Memang nampak keadaan mereka tinggalkan tu macam tergesa-gesa. Ada juga dalam satu rumah ni, saya tengok dalam rakaman Tok Bugis. Rumah ni buku-buku bacaan masih ada dekat dalam rumah tersebut. So masa tu lah sambil saya explore tu, saya duk berfikirlah kenapa lah mereka tinggalkan kawasan rumah ni dengan keadaan tergesa-gesa, sampai macam tak menyempat nak ambil barang-barang yang lain, perabot-perabot yang lain. Macam mereka biarkan macam tu je. Kalau kita lah pindah rumah lain, mesti kita nak angkut semua barang sekali kan. Kalau boleh, benda yang boleh kita angkut balik pindah ke tempat lain. Tapi tak, dekat kawasan ni dia seakan-akan macam mana contohlah, kita nak berpindah, kita sewa lori, kita angkut barang-barang masuk dalam lori, masuk dalam kereta-kereta sekali ke apa. Okey, muat dah sampai banyak ni boleh bawa dalam naik lori dan kereta-kereta. Barang lebih tak dapat nak masuk. Terus jalan je. Maknanya sekali trip je, tak ada nak patah balik nak ambil barang yang lain, tak ada. Itu je. Mana yang muat dalam lori tu, itu je lah. Terus pindah. So masa tu terfikir ke kenapa lah dia pindah ni. Mungkin ada sesuatu yang berlaku dekat kawasan tu. Sebab menurut info yang saya dapat daripada rakan-rakan explore, di kawasan perumahan tersebut terdapat ada satu rumah yang mana penghuni tersebut adalah seorang bomoh. Agak pelik kan? Rumah tersebut adalah quarters. So rakan-rakan semua boleh faham lah quarters tu untuk siapa. So agak pelik juga lah kenapa. Yalah, kerja sebagai ni dari rumah, tapi dalam masa yang sama buat kerja bomoh-bomoh dukun-dukun ni. Tapi tak tahulah dia buat dia jadi bomoh untuk merawat pesakit ke, atau jadi tukang hikmat, bagi perkhidmatan santau orang ke, sihir orang ke, tak tahulah kan. Sebab apa yang saya dapat info setakat tu je lah, yang mana dalam salah sebuah
rumah yang ada kat situ tu yang penghuninya adalah seorang dukun atau bomoh. Itu je lah yang saya dapat info. So info-info yang lain saya tak dapat lah. Berkaitan kenapa kawasan ni ditinggalkan apa semua. Sebenarnya ada banyak juga rumus-rumus atau cerita-cerita daripada orang-orang yang sampaikan yang mana kawasan sini banyak kali lah semasa kawasan ni ada penghuni apa semua, masih ada penduduk, kira banyak kali mereka kena ganggu apa semua. Itu daripada cerita-cerita yang saya dapat lah. Tapi sebab saya tak tahu benda tu sahih atau ke tak, so saya pun tak nak lah ambil jump to conclusion untuk mengatakan ni mungkin rumah ni ditinggalkan mungkin sebab ada gangguan apa. Saya tak nak buat macam tu lah. Saya tak nak buat conclusion macam tu. Sebab yelah, kita tak duduk kat situ, kita tak tahu apa-apa yang terjadi kat kawasan tu. Kenapa mereka berpindah. Mungkin mereka berpindah sebab dah dapat kawasan rumah yang baru, quarters yang baru. Mungkin kita tak tahu. Hanya yang pernah duduk kat situ saja yang tahu cerita sebenarnya lah. Bila fikir-fikir macam tu, dia terus terasa satu perasaan yang tak sedap hati lah. Sepatutnya kami nak masuk rumah-rumah yang ada kat situ lepas kami dah patah balik. Tapi saya bagi alasan lah dalam rakaman tu. Saya bagi alasan mungkin tak masuk lagi lah rumah-rumah ni sebab keadaan bentuk rumah kat dalam tu mungkin sama je semuanya. Yang sebenarnya saya dapat rasa sesuatu yang ada benda yang tak kena dan tak sedap hati lah. Maknanya kalau kami masuk juga dalam mana-mana rumah kat situ, mungkin ada benda yang akan berlaku lah lagi teruk daripada tu. Mungkin lah saya dapat rasa macam tu. So dengan sebab tu lah saya tak masuk ke rumah-rumah yang tu. Saya sambung perjalanan sampai ke ujung bahagian lain pula. Sebab masa tu saya memang dah rasa tak sedap hati lah. Dan saya pun cover cakap bagi alasan macam tu. Dan bila saya dah rasa tak sedap hati masa tu, dan terjadi lagi, saya terasa ada sesuatu yang mengikori kami dari belakang untuk kali kedua. Saya terasa ada sesuatu yang mengikori. Saya pun terus toleh ke belakang. Saya pun ada bagi tahu dalam rakaman yang mana saya terasa ada sesuatu yang mengikori dari belakang. Cuma saya tak nampak lah apa dia yang ikut kami. So, dan tak semena-mena bateri torchlight saya tinggal 2 bar saja. Tinggal 2 bar bateri torchlight saya. Semasa saya melakukan eksplorasi sampai ke saya tengok torchlight saya tinggal 2 bar tu, baru dalam setengah jam atau 40 minit macam tu lah kami ada kat sana. Sedangkan sebelum ni, semasa saya melakukan eksplorasi di tempat-tempat lain, torchlight saya tu kalau saya pakai mode paling tinggi pun boleh tahan selama 3 jam lah. 3 jam boleh tahan. Tapi di lokasi ni, tak sampai sejam bateri saya dah banyak kena sedut. Sampailah sampai ke hujung, naik ke atas, lepas tu patah balik untuk habiskan eksplorasi. Terus tinggal 1 bar je bateri. Padahal kalau ikutkan rasa saya lah, tak sampai sejam rasanya saya ada kat situ. Tak sampai sejam pun. Dalam 50 minit macam tu lah, 50-55 minit macam tu lah. So masa tu memang agak frust lah. Bateri torchlight habis. Dah headlamp, mula-mula saya pakai headlamp lampu di bahagian kepala, lampu sulur bahagian kepala, untuk kepala punya. Mula-mula saya pakai yang tu. Dan saya pakai tak sampai berapa minit pun, terus berwangit torchlight lampu tu. Torchlight memang lampu.
torchlight kepala lah. Torchlight apa kepala saya tu terus hangit masa saya buat eksplorasi di rumah Tadika torchlight saya terus rasa bau hangit. Saya ingatkan masa tu ada bau benda terbakar ke apa kan dekat kawasan ni. Rupanya torchlight saya torchlight lampu ni lah kepala habis bateri hangit. Tu saya terus tak pakai lah torchlight tu. Saya pakai torchlight yang pegang kat tangan je lah. So bila kami nak bergerak keluar daripada kawasan tersebut, yalah dah frust, bateri torchlight habis. Saya nak keluar daripada kawasan tu, torchlight saya terus habis bateri, out. Dan masa tu juga gimbal saya tu lampu dia dah mula malap, dah mula tak terang. Padahal gimbal tu pun saya tak pakai mode yang tinggi, saya pakai mode yang ketiga je. Dia ada lampu gimbal ni, dia ada 5 mode. Saya pakai mode yang ketiga atau mode tengah lah. Mana tak berapa terang sangat, tak berapa malap sangat. Dan masa tu lampu gimbal saya tu pun dah mula malap. So menandakan bateri nak habis. So keluarlah daripada kawasan tu. Memang terasa sangat-sangat agak frust jugalah. Yalah, selama ni kami melakukan eksplorasi, semuanya bertahan lebih daripada sejam, 2 jam. Tapi dekat kawasan tu saja, dekat lorong universiti tu saja, dalam masa sejam habis bateri torchlight semua habis. So memang boleh nampak lah pada pengairan video eksplorasi tu, memang nampak lah saya muka yang dah tak ada mood lah. Memang tak ada mood masa tu. Dan bro Suhaimi pun bagi tahu lah masa kami dah keluar daripada kawasan tu, kami masih lepak dekat kawasan kami parking kereta kat luar. Saya pun tak tahu yang mana palang tu boleh buka, boleh masuk. So kami parking kat luar je lah. So kami pun lepak kat luar semua. Bro Suhaimi pun bagi tahu lah masa Bro Suhaimi dekat dalam tu, dia terasa sangat-sangat mengantuk. Sangat-sangat mengantuk. Badan dia rasa penat semua. Tapi bila je keluar daripada kawasan lorong universiti tu, sampai dekat kawasan kereta kami, dia terus tak rasa ngantuk semua. Tu satu yang agak pelik juga lah. Dengan saya pun masa kat dalam tu pun rasa tak sedap hati sangat semua. Saya melakukan eksplorasi bermula pada jam 1:30 pagi dan habis eksplorasi pada jam 2:30 pagi. So memang kuat jugalah tenaga dengan aura-aura dekat sana. Kat aura memang kuat lah. Sampai tenaga pun, bateri pun sedut banyak habis macam tu. Yelah, kami datang pun dah pukul time tu memang time dia aktif. Dengan keadaan hujan pula masa tu. Mula-mula hujan, kami berada kat sana. Dan semasa kami nak patah balik, masa kami pergi ke hujung, nak lepak esok ukop semua, masa tu hujan dah berhenti lah. Memang kawasan tu memang kuat lah tenaga kat situ, kuat. Memang agak-agak, memang saya tak boleh nak bagi tahu secara detail. Cuma apa yang saya boleh dah bagi tahu, keadaan kat situ memang rare. Memang agak seram. Bukan agak, memang terlampau seram lah kawasan tu. Padahal kawasan tu setompok tu je. Kawasan tu lorong kat situ je yang ditinggalkan. Di bahagian kanan, kanan, kiri, belakang, semuanya ada orang. Lagi-lagi bahagian kalau rakan semua tahu jalan sampai hujung tu. Sampai hujung tu rakan-rakan semua boleh nampak satu bangunan. Yang mana bangunan tu masih ada orang. Dan
ada setengah rumah kat situ dah dirobohkan. Masa saya sampai kat ujung tu, saya nampak ada kontraktor yang tengah buat rumah baru kat situ. Tak tahu rumah ke atau apa kan. So dekat kawasan tu pun dekat je dengan jalan besar. Mana yang tahu Lorong University tu mesti tahulah dia dekat dengan apa semua. Memang kalau siapa-siapa yang first time pergi kat situ pun memang agak tak sangka kan. Kawasan yang berdekatan dengan perumahan, berdekatan dengan jalan raya, berdekatan dengan bangunan-bangunan yang ada orang. Tapi kawasan tu dah macam jadi satu perkampungan bagi makhluk tersebut. Ya, insya-Allah mungkin next saya akan repeat lagi kat situ. Bro Suhaimi pun dah bagi tahu dekat saya, kita akan repeat balik kawasan tu. Kita akan masuk rumah-rumah yang kita tak masuk kat situ lagi. Tak tahu lagi bila kami akan repeat pergi ke sana. Mungkin akan datang lah kami akan repeat ke sana, balas dendam, rakamkan apa yang kami tak dapat rakamkan masa tu. Pada rakan-rakan semua, setakat ini saja kita punya vlog. So rakan-rakan semua jangan lupa yang mana baru singgah ke channel Mr. AK Vloggers ni, jangan lupa tekan subscribe tekan subscribe, bantu saya untuk kekal berkarya di dalam YouTube ini. Dan jangan lupa tekan bell button untuk mendapatkan notifikasi yang seterusnya. Dan tekan like, share dan komen yang membina, share pada rakan-rakan yang masih tidak tahu lagi berkaitan channel Mr. AK Vloggers. Okay, pada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak kerana sudi subscribe. Dan saya harap rakan-rakan yang baru menonton ni, yang masih belum subscribe, sila subscribe lah. Sebab saya ada target nazar saya pasang nazar, yang mana bila saya dapat start monetize channel ini, saya dah pasang niat, dah pasang kira dah ada nazar. Bila start dapat channel dah dimonetize, dapat gaji daripada YouTube, mana gaji tersebut sebahagian saya akan buat belanja untuk mana-mana rumah anak yatim atau pusat-pusat tahfiz. Mungkin saya belanja dari segi makan, belanja makan, atau mungkin saya akan belanja dari segi beli barang keperluan mereka lah, barang dapur apa semua kan, untuk ada anak-anak yatim, adik-adik tahfiz. Dan sebahagian ada sedikit lagi bahagian mungkin saya nak buat derma mana-mana surau ataupun masjid-masjid di bahagian pedalaman bahagian pedalaman kampung semua kan, mana insya-Allah saya akan cari mana-mana surau atau masjid yang di kawasan pedalaman kampung apa semua. So saya harap dengan bantuan rakan-rakan semua, dengan teruskan subscribe, benda-benda ini, niat-niat saya ini atau nazar saya ini, saya dapat tunaikan lah. Dan rakan-rakan semua doakan saya, semoga target saya, niat saya, nazar saya yang saya ceritakan tadi, yang saya kongsikan, dapat dapat saya tunaikan lah. Semoga dengan bantuan rakan-rakan semua, dengan share video ni dan dengan subscribe channel saya, dengan tonton video saya, dapat merealisasikan janji saya ni lah. Okay, so setakat itu saja. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, tekan bell button, like, share dan komen. So assalamualaikum, salam sejahtera, adios amigo.